Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk yang kelima, iaitu Tabyin al-Umur atau kata lainnya bukti. Bersama saya pembentang yang akan membentangkan tajuk ini iaitu Abdul Muiz bin Adaya dan saya Muhammad Farid Iqmal bin Zainuddin. Antara topik pembentangan yang akan dibentangkan ialah yang pertama pengenalan, kemudian surah Al-Baqarah ayat 259 dan surah An-Nisa ayat 94 dan 115, surah Al-Hujurat ayat 6 dan 7, dan akhir sekali kesimpulan daripada tajuk ini. Okey, pengenalan tentang tajuk ini. Perkataan tabayyana mempunyai beberapa makna dan ia juga boleh ditakrifkan sebagai 2 perkara. Yang pertama, jelas atau boleh dilihat. Yang kedua ialah memeriksa atau menyiasat sesuatu. Serta perkataan tabayyana ini juga boleh membawa maksud yang berbeza mengikut konteks sesebuah ayat tersebut. Kita pergi kepada maksud tabayyana yang pertama, iaitu ditakrifkan sebagai jelas atau boleh dilihat. Berikut merupakan surah Al-Baqarah ayat yang ke-259. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labis qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Terjemahan kepada surah Al-Baqarah ayat 259, maksudnya atau seperti orang-orang yang melewati suatu negeri yang yakni bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi peruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali yakni negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya yakni menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia yakni orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keldaimu yakni yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang yakni keldai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okay, kat sini terdapat menurut tafsir Ibnu Katsir, dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkannya selepas kematiannya, kerana kemusnahan yang nyata yang dilihatnya dan kemustahilan ia kembali seperti dahulu. Apabila Allah membangkitkan Uzair selepas dia mati, organ pertama yang dia bangkitkan adalah matanya, supaya dia dapat menyaksikan apa yang Allah lakukan terhadapnya, bagaimana dia menghidupkan kembali jasadnya. So dia berkata, Uzair memerhatikan tulang-tulang keldainya yang berselerak di sekelilingnya di sebelah kiri dan kanan, dan Allah menurunkan angin yang mengumpulkan tulang-tulang itu dari seluruh kawasan itu. Allah kemudian membawa setiap tulang ke tempatnya sehingga mereka membentuk seekor keldai yang penuh dari tulang-tulang yang tidak berdaging. Allah kemudian menutupi tulang-tulang ini dengan daging, saraf, urat dan kulit. Allah mengutus malaikat yang meniupkan nyawa ke dalam lubang hidung keldai itu, dan keldai itu mula meraung dengan izin Allah. Penerangan daripada ayat
259 surah Al-Baqarah ini, perkataan tabayyana di sini menerangkan maksud secara jelas dan nyata, yakni bukti menjadi jelas. Allah telah menyatakan bahawa dia mampu melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Sepatutnya kita sebagai manusia tidak boleh menafikannya atau tertanya-tanya tentang perkara itu. Ini kerana bila-bila masa dan di mana-mana sahaja jika Allah berfirman kun fayakun, dia boleh membuatnya. Soalan ini tidak menandakan bahawa orang yang berkenaan menafikan atau melayan sebarang keraguan mengenai kehidupan selepas kematian. Siasatannya hanya menunjukkan keinginannya untuk mempunyai pengetahuan langsung tentang realiti seperti mana Nabi-Nabi dahulu. Okay, dan pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini, yang pertama ialah adalah tidak relevan untuk bertanya siapa orang itu dan tempat kejadian ini berlaku. Tujuan sebenar menyebut peristiwa ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Tuhan menunjukkan cahaya kepada orang yang telah memilih Tuhan sebagai pelindung mereka. Bagi menentukan nama orang dan kawasan itu, kita tidak mempunyai cara untuk berbuat demikian, dan usaha sedemikian juga tidak berfaedah. Apa yang kelihatan jelas daripada kenyataan berikut ialah orang yang berkenaan mestilah seorang Nabi. Dan pengajaran yang kedua ialah pemulihan kehidupan kepada seseorang yang dianggap telah mati 100 tahun yang lalu dengan sendirinya cukup untuk menjadikannya bagi orang sezamannya sebagai kesaksian yang hidup. Okay, kemudian kita akan pergi kepada surah An-Nisa ayat yang ke-115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Okay, kemudian terjemahan kepada ayat 115 surah An-Nisa. Maksudnya, dan barang siapa yang menentang Rasul, yakni Muhammad, setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Okay, menurut tafsir Ibnu Katsir, hukuman kerana menentang Rasul dan mengikut jalan selain orang mukmin. Daripada ayat ini, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Okey, yang pertama, ayat tersebut menyatakan bahawa orang itu tidak menentang Rasul kerana kejahilan, tetapi setelah kebenaran telah jelas kepadanya. Dalam ayat, maksudnya setelah ditunjukkan kepadanya jalan yang benar. Okay, kemudian perkataan tabayyana di dalam ayat ini bermaksud menjadi nyata, zahir, jelas, diketahui atau dibezakan daripada yang lain. Kemudian perkataan al-huda bermaksud petunjuk, mengambil atau mengikut jalan yang diarahkan betul. Okay, maka min ba'di ma tabayyana lahul huda bermaksud setelah petunjuk telah nyata baginya. Di sini al-huda bermaksud ilmu atau ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajar kita Al-Quran, As-Sunnah dan hikmah. Okay, kemudian kita pergi kepada persoalan bagaimanakah bimbingan menjadi jelas. Okey, ia berlaku selepas seseorang menyaksikan kebenarannya. Sebagai contoh, seseorang mempelajari Al-Quran, dia terjumpa perkataan yuqimuna solah, iaitu maksudnya mendirikan solat. Okay, dia membuka kamus untuk mencari makna yuqimuna solah tersebut dan melihat dalam kamus itu diterjemahkan sebagai doa. Jadi sekarang, adakah dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja dia berada, atau adakah dia akan melakukan solat fardu 5 waktu yang dalam sehari? Jika dia mengambil solat sebagai doa, dia adalah orang yang mengabaikan ayat-ayat pada solatul khauf yang bukan sekadar doa, tetapi ia terdiri daripada rukuk, sujud dan rukun-rukun yang lain. Kemudian kita akan pergi kepada pengajaran daripada ayat ini. Yang pertama, setiap apa yang Rasulullah SAW ajarkan adalah petunjuk untuk kita. Yang kedua,
kita hendaklah menerima bulat-bulat segala kebenaran yang telah dibuktikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, jika seseorang itu telah mempelajari kebenaran tetapi masih berterusan mengikuti jalan yang salah, maka ini adalah penentangan yang disengajakan terhadap risalah Rasulullah SAW. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita beralih kepada pembentangan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung lagi kepada saya, Abdul Muiz, dalam topik yang kedua, membincangkan tentang tabayyana, seperti menyiasat atau memeriksa sesuatu. Okey, dalam surah An-Nisa ayat ke-94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Astagfirullahaladzim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah Ta'ala, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah Ta'ala ada harta yang lebih banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberi nikmatnya kepada kamu, maka telitilah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dia sambung lagi kepada tafsir Ibnu Katsir, menyatakan dia bahawa fatabayyanu, mengesahkan kebenaran. Dia kata, seorang lelaki daripada Bani Sulaim yang sedang mengembala kambing bili-bili melewati beberapa orang sahabat Nabi dan mengucapkan salam kepada mereka. Mereka berkata antara satu sama lain, dia hanya mengucapkan salam untuk melindungi dirinya daripada kami. Kemudian mereka menyerangnya dan membunuhnya. Lalu mereka membawa kambing dan membelinya kepada Nabi SAW. Dan ketika itulah turun ayat 94 daripada surah An-Nisa ini. Adapun Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Miqdad, kamu membunuh seorang mukmin yang menyembunyikan keimanannya dengan orang-orang kafir setelah dia mengumumkan keimanannya kepada kamu. Ingatlah bahawa anda pernah menyembunyikan iman anda di Mekah sebelum ini. Beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah An-Nisa ayat 94 itu. Yang pertama, kita mestilah menerima orang lain seadanya, walaupun kita nampak tingkah laku mereka mencurigakan, perbuatan mereka yang tidak menyenangkan mata kita. Hanya sekadar itu sahaja, kita tidak perlu mencari tahu apa. Adapun kalau kita ingin mencari tahu, yang kedua, sebelum kita mengambil sebarang tindakan, kita mesti menyiasat dan mengesahkan akan kebenaran sesuatu perkara yang dia telah lakukan. Kenapa? Kerana kita mungkin menganggap diri kita sebagai orang Islam yang lebih baik sebab kita solat 5 waktu, kita puasa pada bulan Ramadan, kita menaikkan zakat. Tapi itu tidak memberi hak untuk kita untuk merendahkan diri. Padahal ini bukan hanya untuk orang kafir sahaja, orang Islam sekalipun. Kita mesti pastikan sesuatu itu sebelum kita meyakini sesuatu itu. Okay, seterusnya kepada surah Al-Hujurat ayat 6 hingga 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu khabar berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum kerana kebodohan, yakni kecederaan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Dan ketahuilah olehmu bahawa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tapi Allah Ta'ala menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan-jalan. Di dalam tafsir Ibn Katsir ayat 6 dan 7 menyiasat kebolehpercayaan berita yang disampaikan oleh orang fasik. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyelidiki berita yang dibawa oleh orang-orang yang berdosa dan orang-orang jahat untuk memastikan kesahihannya. Sebaliknya, jika kata-kata pendosa itu diambil mudah dan keputusan berdasarkannya, tidak kira sama ada maklumat itu benar ataupun tidak, pihak berkuasa akan memimpin pendosa. Allah yang maha tinggi dan maha mulia melarang mengambil jalan orang-orang yang rosak dan berdosa. Inilah sebabnya kumpulan ulama hadis enggan menerima riwayat daripada perawi yang tidak diketahui kebolehpercayaan, kerana mereka mungkin dari kalangan orang-orang yang fasik pada hakikatnya. Beberapa pengajaran daripada surah Al-Hujurat ayat 6 hingga 7. Pertama, kita perlulah sentiasa menyiasat dengan teliti sebelum melakukan sesuatu tindakan yang merugikan kita dan juga dapat menyusahkan orang lain. Lebih-lebih lagi apabila berita itu datang daripada orang yang fasik. Kita mestilah sentiasa mengesahkan kebenaran apabila menerima sebarang berita atau sebarang khabar, dan sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain. Jangan tergesa-gesa membuat kesimpulan atau membuat tuduhan melulu apabila menerima sebarang berita. Ini akan mengeruhkan lagi hal keadaan. Yang paling penting, kita mestilah menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber untuk merujuk pada semua perkara dan mencari kesahihan atas satu keluaran. Seterusnya, saya akan berkongsi kepada semua tentang konsep tabayun yang dalam menerima dan menyampaikan berita. Konsep ini amatlah perlu kita tanam dengan diri kita apabila kita terima dan kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Pertama, jangan tergesa-gesa atau sedia menerima berita dan berkongsi dengan orang lain sebelum terlebih dahulu kita mengesahkan kebenaran tersebut. Jangan sampaikan berita dengan niat an-namimah. Sebenarnya perbuatan an-namimah adalah keji dalam Islam, kerana ianya boleh menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan ia dilarang oleh Rasulullah SAW. Saya mudah faham an-namimah ini ialah kita membatu apikan seseorang itu. Kita ingin orang berpecah belah, saling bergaduh antara satu sama lain. Dan ini yang tidak perlu kita amalkan. Yang terakhir ialah penyampaian berita tidak akan merendahkan atau mengaibkan sesiapa. Adalah lebih baik pada kita untuk diam sahaja dan tidak banyak berkata-kata mengajarkan sesuatu yang sesat kepada orang. Seterusnya, ada pun di mana jika kita mendengar khabar angin tentang seorang pelajar, kita harus menyiasat dahulu. Jika perkara itu benar, barulah kita mencari jalan penyelesaiannya. Tapi jika tidak, maka tanggungjawab kita untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, kita sering melatih diri kita untuk menasihati para pelajar supaya tidak menyebarkan sesuatu tanpa memeriksa terlebih dahulu. Hal ini akan boleh memecahkan dan membuatnya selisih faham. Itulah yang kita perlu terapkan kepada setiap pelajar kita. Okey, sebagai khulasahnya, dalam Al-Quran kalimah fatabayyanu disebut 2 kali dalam surah An-Nisa ayat 94 dan surah Al-Hujurat ayat 6. Manakala penggunaan tabayyana kita boleh dapati sebanyak 10 kali
Surah Al-Baqarah ayat 109, 256, 259, Surah Al-Afat ayat 6, Surah At-Taubah ayat 114, Surah Al-Ankabut ayat 38, Surah Muhammad ayat 35, 32, Surah Ibrahim ayat 45 dan Surah Sabah ayat 14. Oleh itu, saya menyeru dan berpesan kepada semua, marilah kita sama-sama bertabayun. Apabila kita dapat terima satu-satu perkara, kita tidak sebat secara melulu, kita tidak tuduh orang secara melulu, supaya ini akan tidak merugikan diri kita dan kita tidak menyusahkan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.